Oke, selepas kita gosok tadi, kita lemas-lemas macam ni, kulitnya akan keluar macam ni. Nah, kulit ini kita ambil buang. Air kasang soya kita, kalau boleh gunakan periuk yang besar, sebab kalau tidak nanti bila dia mendidih dia akan mengeluap dan keluar daripada kuari. So gunakan kuari yang periuk yang besar dan jangan tinggalkan. Proses ini sangat penting ya, kena ikut betul-betul. Masakkan guna api yang besar dan jangan tinggalkan. Sentiasa gaulkan bawah ni, gunakan garpu kayu. Sentiasa gaulkan, kalau tidak nanti dia akan menggeledak dan keluar daripada periuk. Nanti anda tak ada susu soya. So proses ini sangat penting ya. Saya akan tunjukkan dengan perlahan. So gunakan api yang besar dulu untuk kita buatkan dia mendidih dan sentiasa gaul di bawahnya ni. Kalau tidak nanti dia akan digunakan senduk kayu sebab kena simpan. Kalau kita lepas kejap-kejap simpan macam ni, ini akan menghalangkan dia daripada mengeluap keluar daripada periuk. Okay. Kita masak ini sampai mendidih. Bila mendidih nanti kita akan biarkan dalam macam 15 minit lah untuk mendidihkan dia sampai kalau tidak nanti tak masak dia akan ada rasa pahit-pahit sikit. Okay. Kalau siapa anak-anak yang tak pandai menyusu susu lembu tu atau susu tepung buat daripada susu lembu, kita boleh buatkan susu soya untuk mereka. Yang ini organik, kita pasti tahu ini adalah air susu kacang soya. Boleh tambahkan gula bagi yang boleh minum gula. Kalau bagi bayi tak payah bagikan gula. Kalau yang dah terbiasa minum susu yang ada rasa tu, saya pasti mereka ada simpan gula, ada simpan bahan perasa yang lain. Jadi boleh campurkan dalam tekanan 2 ounce ini, 1 ounce susu yang dah biasa diminum tu. Campurkan dulu, nanti lama-lama anak-anak akan suka dan terbiasa dengan rasa tu. Kita kurangkan sikit demi sikit supaya kita cuma bagikan susu kacang soya saja. Ini boleh buat sehari-hari. Kalau anak memang tak boleh minum susu yang lain, kita boleh buat sehari. Jangan buat dalam kuantiti yang banyak, buat dalam kuantiti yang kecil. Sebab ini kita tak akan letakkan pengawet, kita tak letakkan bahan apa-apa. Jadi dia tahan dalam masa 1 atau 2 hari saja. Jadi buat dalam kuantiti yang kecil. 1 kali blender, tapis dan masak dalam periuk. Dan kita terus bagi. Semacam kita masak bubur baby tu, boleh juga. Macam itulah hari-hari kita buat. Kita tak susah pun. Kalau buat dalam kuantiti yang banyak ni, kita nak simpan, pastikan nanti saya akan tunjukkan cara macam mana simpan. Tahan lepas tu 2 hari lah. Dia tak tahan lama sangat. Okay, macam ni dah panas, tengok dia dah berbuih. Itu kita perlu jaga, tak boleh tinggalkan. Tengok dia dah berbuih. Buih ni kalau tak dijaga dia boleh terpacut keluar ni. Dia akan menggeledak dan keluar. Sebab itu perlu gunakan periuk yang besar. Macam saya ni saya gunakan periuk yang besar, 1/4 saja saya gunakan. Tapi boleh juga saya gunakan setengah ini. Sampai sini sukatan dia. Tapi kena betul-betul jaga, tak boleh tinggalkan lah. Okay, kalau anda baru nak buat susu air soya ni, saya jarakkan gunakan periuk yang besar macam ni, 3/4 cm. Saya gunakan ini banyak sikit sebab nanti saya nak simpan. Anak-anak saya di rumah ramai, mereka suka minum, jadi saya buat banyak sikit lah. Tadi kacang soya itu lebih kurang dalam setengah kilo saya buat, dalam 500 gram. Jadi kalau di rumah ada bilangan sikit nak minum, gunakan 250 gram ataupun 1 cawan kecil pun boleh. 1 cawan besar, ikut berapa kuantiti yang nak, kontrolkan kuantiti itulah. Dan air dia juga sama, 1 cawan. Kalau anda gunakan cawan macam ni untuk mengikat susu kacang soya anda, 1 cawan ini anda letakkan 3 gelas ni air. 3 gelas air. Kalau guna ni untuk kita minum teh petang-petang kan, kita guna ni. 1 cawan ni 3 atau 4 cawan air boleh. 3 hingga 4 cawan air boleh. Blenderkan dan tapis. Dan anda masakkan macam ni lah. Tengok buih dia dah keluar. Masa ini jangan tinggalkan. Masih guna api yang besar, Tengok api saya ni, nah, masak, keluar api dia.
gunakan nanti periuk macam ni, dia akan meluap naik. Pastikan anda guna sudu yang besar macam ni. Ada sudu yang besar macam ni, senang. Jadi kalau dia naik, kita simpan sudu macam ni, dia tak akan meluap. Okey, nampak ni buih ni. Dia sudah nak mendidih. Okey. Pada waktu ini sangat penting untuk jaga ini air susu soya ni. Dia sudah ada bau, rasa bau nak mendidih dah. Gaulkan. Kalau tak, dia akan mengeluap keluar. Kalau anda tak ada periuk besar macam ni, tapi anda masak guna kuantiti yang satu cawan kecil yang saya tunjukkan tadi, 3 cawan air ataupun 3 ke 4 cawan air, boleh gunakan periuk basah di rumah, tapi pastikan sukatan dia kira dalam 1/4 lah, jangan setengah. Kalau setengah ataupun penuh memang tak akan ada lagi, nanti dia akan mengeluap keluar. Jadi gunakan lebih kurang 1/4 daripada periuk tu. Air susu anda, susu soya tu dalam 1/4 macam ni. Okay, ini penting Kalau tidak nanti saya tak ada lagi, dia akan mengeluap keluar. Tengok, sekarang dia dah nak mendidih, dia akan banyak-banyak buih ni. Gaulkan. Okay, buih ni bukan sabun ini memang buih dia macam ni. Gaulkan saja. Jangan risau tengok buih tu. Itu bukan sabun. Ini adalah buih kacang soya tu. Sebelum dia masak dia memang akan rupa macam ni. Masih guna api yang besar. Dia dah mendidih tu. Bila dia mendidih dia akan naik. Air susunya dia akan naik. Tengok dia dah nak naik. Macam ni. Tengok. Masa ni kena jaga tengok dia naik. 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 Dia naik. Lepas itu kalau dia masak macam ni, tengok dia naik. Masa ini macam ni kita buat. Masa ini turunkan api. Maksud saya perlahankan api. Perlahankan api anda. Masa nampak macam ni, perlahankan api. Okey, dia akan surut balik. Masa ini kita biarkan dia tengok. Dia akan turun. Okey. Proses ni sangat penting. Kalau anda buat kucing sayang soya, kena dengar betul-betul, ikut ni. Kalau tak, saya tak jamin anda akan ada susu soya dalam periuk lagi, semuanya habis keluar. So proses ini sangat penting. Anda menaik macam tu, perlahankan api Masa ini perlahankan api, gaulkan lagi semula. Masak dalam masa 15 minit lagi. 15 minit ke 20 minit lah, bergantung kepada jumlah susu yang anda ada. Macam saya punya ni, sebab dia agak banyak. Dalam kuantiti yang ini lebih kurang dalam 4 liter ni. 4 liter ni, jadi saya masak dalam 20 ke 30 minit. Tapi kalau dalam tadi 1 cawan teh tu tambah dengan 4 cawan air yang sama, lebih kurang dia akan dalam 1 liter lah kan. Okey. Jadi kalau dalam 1 liter itu anda gunakan periuk biasa dalam periuk 20 cm tu, cuma pastikan dia 1/4 periuk saja air susu anda tu. Dan masak guna api yang besar. Jangan larikan, jangan tinggalkan. Saya ulang lagi, jangan lari, jangan tinggalkan, tunggu. Gunakan sendok yang panjang, gaul. Okey. Bila dah naik, macam tadi itu dah naik, mengeluap naik, gaulkan, jangan panik, gaulkan dan perlahankan api. Lepas itu masak lagi dalam 15 minit. Kalau kuantiti yang anda gunakan dalam 1 liter atau ke 2 liter, dalam 15 minit ke 20 minit cukup. Dan saya punya ni banyak, 4 liter lebih, saya tambahkan dia sehingga 30 minit lah. Selepas saya perlahankan api. Okey, lepas dalam 30 minit, jangan tinggalkan juga, gaulkan, nanti takut dia hangus di bawah. Baru padamkan api dan sejukkan. Bolehlah diminum untuk
sesi keluarga. Nak campur gula boleh, nak campur susu boleh, nak campur perasa apa pun boleh. Itu bergantung pada anda lah. Kalau saya akan minum dia dalam begini saja tanpa apa-apa gula dan perasa sebab saya tak suka manis sangat. Okey, masak ini terus gangkan. Okey, selepas macam ni, tadi saya dah beritahu macam mana padamkan api ya. Okey. Okey, inilah dia air kacang soya yang telah kita buat tadi. Okay. Air kacang soya yang asli, yang organik. Bukan organik juga lah, kepatnya air soya ni kita beli daripada kedai. Lepas tu kita proses, tapi yang maksud saya ni, air soya yang kita buat ni pasti tidak ada bahan pengawet, pasti tidak ada kandungan gula yang berlebihan. Sebab kalau kita nak simpan gula, kita boleh simpan ikut kita punya sukatan. Nak banyak, nak kurang, ataupun kalau macam saya tak akan simpankan gula. Kita minum rasa asli dia saja. Okey. Okey, selamat mencuba. Selamat mencoba ya, buat air kacang soya untuk sesi keluarga. Gunakan cara yang saya tunjukkan. Pastikan anda tengok betul-betul lah ya proses memasaknya, sebab proses memasaknya susah sikit. Okey. Kalau anda suka, sila subscribe channel Yang Pikima, tekan subscribe, like dan share lah video ini supaya ramai kita dapat minuman yang sihat untuk sesi keluarga kita.